Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih ilmu untuk semua pendengar setia Auha Podcast. Saya, Ustazah Adibah Sulaiman, mengalu-alukan Anda ke episod sulung yang amat istimewa ini. Hari ini, kita akan menyelami satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, model pengajaran dan pembelajaran dalam perspektif pendidikan Islam. Dan saya tidak keseorangan. Bersama saya hari ini ialah seorang tokoh pendidik dan ilmuwan yang cukup disegani, Ustaz Awang Had Muhammad Nur. Selamat datang, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas undangan ini, Ustazah Adibah. Saya berbesar hati dan sangat teruja untuk berkongsi bersama para pendengar hari ini, insyaAllah. Baik, Ustaz. Kita sering dengar istilah model pengajaran, strategi pembelajaran, atau kaedah pengajaran. Tetapi, ramai juga yang masih keliru dengan maksud sebenarnya. Boleh Ustadz kongsikan definisi dan skopnya? Sudah tentu. Secara ringkasnya, model pengajaran dan pembelajaran ialah satu kerangka yang membimbing proses penyampaian ilmu. Ia menggabungkan prinsip pendekatan, strategi, dan teknik. Semuanya disusun untuk memastikan ilmu sampai dengan berkesan kepada pelajar. Jadi, ia bukan hanya cara kita mengajar, tapi juga bagaimana proses pembelajaran berlaku. Tepat sekali. Ia menjawab persoalan seperti, apa tujuan pembelajaran ini? Bagaimana pelajar akan menerima dan memproses ilmu itu? Apakah interaksi yang berlaku antara guru dan pelajar? Menarik. Dalam konteks pendidikan Islam, ia pastinya lebih luas, karena ia melibatkan aspek pembentukan insan, bukan sekadar menyampaikan maklumat. Benar. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya untuk mengisi minda, tapi juga untuk menyucikan jiwa dan membentuk akhlak. Inilah yang membezakan pendidikan Islam daripada sistem sekular. Ustaz, mari kita bandingkan dua model utama, traditional dan contemporary. Apa kelebihan dan cabaran bagi setiap pendekatan ini? Model tradisional menekankan peranan guru sebagai sumber utama ilmu. Pelajar mendengar, mencatat, dan menghafal. Ia menanamkan disiplin dan penghormatan terhadap guru, dan sesuai untuk penyampaian ilmu secara tersusun. Saya membesar dalam sistem ini. Sangat jelas nilai adab dan fokusnya. Tapi bagaimana pula dengan cabarannya? Cabarannya ialah pelajar menjadi pasif. Mereka kurang peluang untuk bertanya, menganalisis, atau berpikir secara kritis. Disinilah model kontemporeri tampil sebagai alternatif. Model kontemporari, seperti pembelajaran kooperatif, berasaskan projek atau inquiry-based learning. Semua ini meletakkan pelajar sebagai pusat. Betul kan, Ustaz? Ya, guru bertindak sebagai fasilitator. Pelajar belajar secara aktif. Mereka bertanya, meneroka, menyelesaikan masalah, dan membina kefahaman sendiri. Menariknya, walaupun berbeza, kedua-dua model ini ada tempatnya, bergantung pada matlamat dan konteks pembelajaran. Betul. Yang penting ialah bagaimana kita seimbangkan keduanya dan bingkainya dalam falsafah pendidikan Islam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita berehat sebentar dan kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali semula kita dalam podcast Auha, bersama saya Ustazah Adibah sebagai host Anda dan Ustaz Awang Had sebagai tetamu istimewa kita pada hari ini. Jadi Ustaz, dalam kerangka Islam, terdapat 3 konsep utama, Al-Tarbiyah, Al-Tazkiyah, dan Al-Ta'dib. Boleh Ustaz huraikan satu persatu? Boleh Ustazah. Jadi, kita ada 3 konsep utama dalam kerangkan Islam, yaitu yang pertama,
Al-Tarbiyah. Ini bermaksud mendidik, memelihara dan membangunkan potensi insan. Ia melibatkan pembangunan jasmani, akal, rohani dan emosi secara menyeluruh. Ia seolah-olah seperti membesarkan pokok kan, Ustaz? Iaitu disiram, dibaja, dijaga dari akar ke daun. Begitu kan, Ustaz? Tepat sekali. Tarbiyah bukan sekadar isi otak dengan maklumat, tapi membentuk karakter dan jati diri. Nabi SAW sendiri melaksanakan tarbiyah ini dengan sangat indah. Baik, faham, Ustaz. Bagaimana pula dengan Al-Tazkiyah, Ustaz? Al-Tazkiyah adalah penyucian jiwa. Ia menyingkirkan sifat mazmumah seperti ria, sombong, hasad dan menggantikan dengan sifat mahmudah seperti sabar, syukur dan ikhlas. Subhanallah, Ustaz. Ini satu proses penting yang sering diabaikan dalam sistem pendidikan moden. Ya betul Ustazah, tanpa tazkiyah, ilmu boleh menjadi alat kangkuhan. Ilmu harus menyucikan, bukan merosakkan. Dan akhir sekali, bagaimana pula dengan Al-Ta'dib, Ustaz? Ta'dib adalah pembentukan adab yang melibatkan akhlak terhadap ilmu, guru, masyarakat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata Imam Al-Ghazali, tiada ilmu tanpa adab. Jadi jelaslah di sini ya, Ustaz. Ini benar-benar menunjukkan bahawa pendidikan Islam bukan semata-mata akademik, tapi satu proses pembinaan insan yang utuh. Ustaz, kita banyak berbicara tentang model dan pendekatan, tapi dari sudut pelaksanaannya, guru memainkan peranan yang sangat penting. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah murabi sering digunakan. Jadi, apakah beza di antara guru biasa dengan murabi? Ustazah, murabi bukan sekadar penyampai ilmu. Ia adalah pembimbing jiwa, pembentuk akhlak dan pencetus kesedaran. Peranan murabi ialah mendidik secara holistik dengan kasih sayang dan hikmah menyentuh hati pelajar, bukan sekadar minda mereka. Dalam sejarah pendidikan Islam, kita lihat bagaimana tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Al-Zarnuji menekankan peranan guru bukan sekadar akademik, tapi rohani dan moral. Maknanya, Ustaz, murabi melihat setiap pelajar sebagai amanah? Benar Ustazah, setiap pelajar berbeza dan murabi mengambil masa untuk memahami potensi serta cabaran setiap individu. Murabi juga mendidik melalui contoh peribadi. Apa yang guru lakukan akan lebih memberi kesan daripada apa yang dia ajarkan. Jika guru datang tepat waktu, sopan dalam pertuturan dan sabar dalam mendidik, pelajar akan meniru. Jadi, ia bukan sekadar mengajar di kelas, tapi membimbing kehidupan. Bukan begitu, Ustaz? Tepat, murabi membina hubungan hati ke hati, bukan hanya hubungan akademik. Ini memerlukan kesabaran, ketulusan, dan kekuatan spiritual. Itulah warisan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Baginda tidak hanya mengajar, tetapi membentuk sahabat dengan kasih, mendorong mereka kepada kebaikan dan memperbetul dengan hikmah. Kalau begitu, Ustaz, apa ciri-ciri utama seorang murabi yang boleh kita contohi hari ini? Antara ciri utamanya ialah pertama, ikhlas, mengajar kerana Allah, bukan kerana ganjaran dunia. Kedua, rezafi sayang, tidak mudah marah, memahami latar belakang pelajar. Yang ketiga, berakhlak tinggi, menjadi contoh teladan. Seterusnya yang keempat, berilmu dan terus belajar, iaitu seorang murabi tidak berhenti menimba ilmu. Dan yang terakhir, kelima, berwawasan akhirat, mendidik untuk kehidupan yang lebih luas, bukan sekadar keputusan peperiksaan sahaja. Sekarang kalau kita lihat cabaran hari ini, teknologi, media sosial, dan materialisme, pendidikan Islam sedang menghadapi gelombang besar. Kemana arah pendidikan kita patut bergerak? Begini Ustazah, pendidikan Islam perlu kembali ke matlamat asal, melahirkan generasi Rabbani. Generasi yang bukan hanya berilmu tetapi hidup dengan nilai dan kesedaran ilahi. Mereka sedar siapa mereka di sisi Tuhan dan apa tanggungjawab mereka terhadap masyarakat dan alam. Ini memerlukan pembentukan dari awal, dari rumah, tadika, hingga ke universiti. Jadi,
Apa strategi untuk membina generasi sebegini? Terdapat beberapa langkah atau strategi penting untuk membina generasi Rabbani. Ia merangkumi beberapa perkara seperti: yang pertama, menyatukan ilmu nakli dan akli. Ilmu wahyu dan ilmu duniawi harus saling menyokong. Kemudian yang kedua, pendidikan akhlak yang hidup. Bukan sekadar teori, tapi diterapkan dalam aktiviti harian. Seterusnya yang ketiga, persekitaran pendidikan yang menyuburkan nilai Islam. Guru, pentadbir dan ibu bapa perlu selaras. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi secara beretika. Media sosial boleh jadi alat dakwah, bukan sekadar hiburan. Dan yang terakhir, latihan amali nilai Islam. Contohnya program kemasyarakatan, ziarah, khidmat masyarakat yang terancang. Jadi, kita dapat perhatikan peranan guru dan ibu bapa sangat besar dalam perkara ini kan, Ustaz? Ya, betul Ustazah. Pendidikan tidak berlaku dalam vakum. Ia memerlukan ekosistem. Bila guru dan ibu bapa sehaluan, suasana pendidikan akan jadi lebih berkesan dan menyentuh hati. Kita tidak boleh berharap sekolah semata-mata. Rumah adalah madrasah pertama. Begitu juga masyarakat. Jika persekitaran menyokong, generasi Rabbani akan tumbuh subur. Mungkin Ustaz boleh kongsi secara praktikal. Bagaimana seorang guru boleh mengaplikasikan model Islamik ini dalam kelas harian mereka? Baik, aplikasi praktikal boleh dimulakan dengan niat. Guru perlu menjadikan setiap pengajaran sebagai ibadah. Kemudian, mulakan kelas dengan doa yang berkaitan. Atau tazkirah pendek. Contohnya, jika mengajar biologi, kita boleh kaitkan tentang kebesaran ciptaan Allah dalam tubuh manusia. Ustaz boleh bagi contoh lain untuk subjek bukan agama. Dalam matematik contohnya, guru boleh kaitkan konsep keadilan dan kejujuran dalam pengiraan, seperti dalam urusan timbangan dan muamalah. Dalam geografi, pelajar belajar tentang kepelbagaian ciptaan Allah dan tanggungjawab sebagai khalifah untuk menjaga bumi. Ini semua aplikasi nilai Islam. Maknanya, bukan subjek yang menjadikan pengajaran Islamik, tapi cara kita mendekatinya? Tepat sekali Ustazah. Guru perlu kreatif dalam menyulam nilai tanpa memaksa. Pelajar hari ini lebih responsif jika mereka nampak kaitan antara ilmu dan kehidupan sebenar. Gunakan pendekatan projek, perbincangan kumpulan, simulasi, atau tugasan refleksi. Semua ini memberi ruang kepada pelajar untuk membina hubungan peribadi dengan ilmu. Masya Allah, ia menjadikan setiap pelajaran sebagai satu ibadah dan proses pembinaan diri. Betul. Pendidikan Islam tidak terhad pada subjek agama sahaja. Ia mencakupi keseluruhan pengalaman pembelajaran. Bila nilai Islam ditanam dalam semua mata pelajaran, barulah kita benar-benar membina generasi yang seimbang dunia akhirat. Dan lebih penting lagi, pelajar bukan hanya tahu, tapi rasa dan hidup dengan ilmu yang dipelajari. Baik Ustadz, saya ada persoalan yang lain. Ramai penyidik menggunakan model seperti taksonomi Bloom, technological pedagogical content knowledge, dan sebagainya di dalam kelas. Adakah ia bercanggah dengan pendekatan Islam ya Ustadz? Sebenarnya tidak. Taksonomi Bloom menstrukturkan kemahiran kognitif, dari mengingat hingga mencipta. Technological pedagogical content knowledge pula fokus pada teknologi, pedagogi dan kandungan. Jadi ia boleh dijadikan alat, tapi bukan matlamat kan Ustadz? Tepat. Kita boleh manfaatkan kekuatan teknikal model barat, tapi harus dibingkaikan dengan falsafah dan nilai Islam. Ilmu adalah wasilah, bukan tujuan. Baiklah Ustadz, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita untuk hari ini. Jadi Ustadz, apakah nasihat akhir kepada para pendidik yang mendengar kita hari ini? Nasihat saya, jangan sekadar mengajar murid untuk lulus peperiksaan. Didiklah mereka dengan niat untuk membentuk insan yang mengenal Tuhan, mencintai ilmu dan berakhlak mulia. Kita gunakan segala alat moden, tetapi jangan tinggalkan roh tarbiyah, tazkiyah, dan ta'dib. Subhanallah. Moga nasihat ini menjadi pemangkin untuk para guru dan ibu bapa membina sistem pendidikan yang lebih bermakna.
Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Awang Hat atas perkongsian yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih kepada Anda semua, para pendengar AUHA Podcast. Moga perbincangan ini memberi manfaat dan menjadi asbab hidayah kepada semua. Nantikan episod seterusnya yang akan menyentuh tajuk menarik, inovasi dan strategi terkini pengajaran pendidikan Islam. Saya, Ustazah Adiba Sulaiman. Dan saya, Awang Hat Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.